Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Luqman Haris. Anda sedang menonton cerita di sebalik berita dan beritanya adalah awal pagi ini Ahli Parlimen Batu Sapi, Datuk Liew Wee Kiong meninggal dunia kira-kira jam 11.50 pagi tadi. Mendiang yang berusia 60 tahun itu menghembuskan nafas terakhir ketika menerima rawatan di Hospital Glen Eagles, Kota Kinabalu. Sebelum ini, bekas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Bahagian Undang-Undang dan Parlimen itu dimasukkan ke hospital terbabit bagi menerima rawatan jangkitan kuman di paru-paru. Difahamkan mendiang akan dibawa ke kediamannya di Likas untuk upacara seterusnya. Dan sudah tentu kami sedang mengikuti rapat perkembangan ini dan membuat liputan, dan saya mahu ke Shah Hairizal, Wakil Astro Awani Sabah yang difahamkan berada di kediaman mendiang Datuk Liew di Kota Kinabalu. Shah, suasana di sana sekarang apa yang boleh dikongsikan, dan kita masih lagi belum mendapat banyak penjelasan berkenaan dengan apa seterusnya selepas perkembangan ini. Jadi selain suasana, apa seterusnya yang akan berlaku selepas ini? Baik Loman, saya ketika ini berada di pejabat yang merupakan sebelum mendiang menjadi sebagai ahli parlimen. Mendiang adalah merupakan seorang peguam, dan ini di belakang saya adalah merupakan pejabat lama kepada mendiang VK Liew. Dan kalau anda ikutkan, di belakang daripada pejabat ini adalah merupakan kediaman mendiang, yang mana pada sekitar jam 4 pagi petang tadi sebenarnya kami sempat menemu bual salah seorang daripada ahli keluarga yang merupakan adik pada mendiang, iaitu Peter Liew. Dan apa yang boleh dikongsikan serba sedikit sebelum kita memainkan rakaman perbualan atau bertemu bual bersama dengan Peter Liew adalah memaklumkan bahawa jenazah akan tiba sekitar jam 6 ataupun jam 7 kerana masih lagi berada di hospital Glen Eagles untuk proses yang dilakukan untuk prosedur untuk mengeluarkan jenazah dan sebagainya. Dan telah pun ada persediaan-persediaan daripada ahli keluarga dan juga sanak saudara dan kenalan yang telah pun berada di pekarangan kediaman mendiang VK Liew. Jadi apa yang diperkatakan adalah mungkin nanti jenazah dikabarkan akan dikebumikan di kawasan perkuburan di Nirvana sekitar sekitar pada hari Isnin. Dan kalau boleh kita dengarkan apa sebenarnya yang dikatakan oleh adik kepada mendiang VK Liew. Ya, pertama kali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua kerana telah memberi doa mereka kepada mendiang Datuk VK dan juga mereka kerjasama mereka. Dan saya sebagai wakil kepada keluarga Datuk ingin mengucapkan terima kasih ke atas hal ini. Mengenai pengemudian Datuk VK, sekarang telah pun diputuskan akan berada di kawasan Taripuk, iaitu Nirvana Memorial Park. Detailsnya belum lagi kita dapat, tetapi sepatutnya akan berlangsung pada hari Isnin di satu gereja, mungkin di gereja Simon. Semuanya kami sedang mempercepatkan perkara ini. Ya, memang mendiang Datuk, dia memang difahami kena ini pneumonia, which is a lung infection lah. Dan oleh kerana lung infection, beliau telah pun tidak dapat bernafas dengan baik. Itu adalah punca utamanya. Ya, Datuk mulanya memang dia kerana dia telah travelling terlalu banyak dalam masa kempen, telah menunduk kereta selama 5 jam ke Sandakan dan juga ke Ranau, ke Keningau dan lain-lain. Beliau memberitahu saya dalam 5 hari dia terpaksa pergi banyak tempat lah. Jadi paha sebelah kiri dan di pelvis memang krem lah. Perjalanan darah tidak begitu baik dan beliau telah pun mendapat amat sakit. Dan itulah yang utamanya bila beliau masuk ke hospital GJMC.
Baik Lokman, Peter ada menambah berkenaan dengan tarikh sebenarnya yang sebenarnya mendiang dimasukkan ke hospital adalah pada 9 September sebelum daripada hari penamaan calon, iaitu pada 12 September, dan itu adalah merupakan tarikh. Dan kalau ikutkan daripada 9 September tidak sampai sebulan sebenarnya beliau berada di hospital dan menjalani rawatan. Pastinya beliau ada dimaklumkan bahawa beliau sentiasa mengikuti rapat dengan Maskini bersama rakan-rakan yang ada berkenaan ketika sedarnya beliau untuk mengetahui apakah yang berlaku sepanjang tempoh berkempen. Ada yang mengatakan tidak sempat untuk beliau tahu, tapi itulah yang dapat dikongsikan oleh Peter Liu, iaitu adik kepada mendiang VK Liu. Lokman. Kita tahu beberapa orang tokoh politik negara daripada kedua-dua belah pihak sudah pun menitipkan ucapan takziah kepada keluarga mendiang VK Liu. Suasana di sana bagaimana? Ada ternampak mungkin wajah-wajah sebarang individu yang ternama daripada arena politik Sabah maupun arena politik Malaysia yang datang ziarah, dan bagaimana pula dengan upacara ini diadakan pada masa yang sama mengambil kira SOP COVID-19. Kita sudah tahu sudah tentu penularan COVID-19 di Sabah begitu serius sekarang. Jadi bagaimana di sana, Syah? Apa yang Syah lihat? Baik, Lokman, bercakap berkenaan dengan itu, ada saya dimaklumkan daripada sahabat handai kepada mendiang VK Liu mengatakan bahawa akan ada kunjungan hormat akan diberikan oleh salah seorang yang merupakan bekas Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdal, yang dikabarkan mungkin akan berkunjung ke kediaman mendiang VK Liu, dan juga beberapa bekas Menteri Kabinet ketika Pakatan Harapan dahulu yang akan juga turut berkunjung, kerana mereka dikabarkan ada yang melakukan penerbangan, ada yang juga yang sebenarnya masih lagi berada di Kota Kinabalu. Dan bercakap berkenaan dengan SOP berkenaan dengan COVID-19 ini, sebenarnya tuan rumah ataupun pada Balu kepada mendiang VK Liu ada memohon kepada kami, sebenarnya rakan-rakan media, agar tidak memasuki pekarangan rumah dengan begitu ramai, dan juga meminta kepada hadirin yang hadir untuk menghadkan mereka yang masuk, kerana di pintu masuk atau pintu di pekarangan rumah telah disediakan untuk pengimbas MySejahtera dan juga untuk pengimbas suhu, dan juga diletakkan sanitizer. Tapi apa yang dimaklumkan, mereka juga inginkan privacy, Lokman. Jadi ada kami diberitahu untuk tidak mengambil keseluruhan situasi di pekarangan tersebut, dan kami diminta untuk tidak meneruskan penggambaran, kerana ialah kita kalau boleh kita nak mengambil gambar mungkin jenazah untuk tiba dan sebagainya, tapi di atas permintaan pada tuan rumah sendiri kita menghormati keputusan tersebut. Dan dimaklumkan juga ada juga daripada kawasan di Batu Sapi sebenarnya mereka yang ingin datang ke sini, tapi Datin itu Balu kepada mendiang memohon kepada mereka semua yang berada di luar Kota Kinabalu ini agar melakukan COVID test terlebih dahulu sebelum mereka ini ingin berkunjung ataupun melawat di kawasan ini. Kalau kita nak kalau ikutkan untuk di Sabah sajalah, kalau yang datang daripada Kuala Lumpur atau Semenanjung, pastinya mereka ini perlu melalui 14 hari kuarantin, Lokman, dan mungkin itu tidak sempat untuk mereka untuk berkunjung ke kediaman ini, Lokman. Ini antara ucapan takziah yang kita lihat. Kalau saya boleh kongsikan daripada tweet Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, maaf sedikit kecil kerana saya pancarkan daripada telefon saya. Tan Sri Muhyiddin sudah tentu antara banyak dan ramai tokoh politik sama ada daripada kerajaan ataupun pembangkang yang mengucapkan takziah kepada keluarga mendiang Datuk VK Liu. Syah, akhir sekali sebelum kita berhenti rehat seketika, kita tolak tepi dulu ke perbezaan fahaman politik, ideologi, parti dan sebagainya. Apabila berlaku tragedi seperti ini, kita ingin memberikan sedikit hormat kepada sesiapa sahaja yang telah meninggalkan kita, kerana siapa pun dia, mungkin jasa dia kepada politik dan pembangunan negara itu ada. Sejauh manakah penduduk-penduduk di Batu Sapi dan di sekeliling Sabah mengingati mendiang Datuk VK Liu, dan bagaimana beliau telah memberi impak kepada arena politik dan juga pembangunan Sabah sejak beberapa tahun yang lepas? Baik, Lokman, sedikit sahaja yang mungkin saya tahu berdasarkan daripada perbualan-perbualan saya dengan sahabat handai beliau, yang mengatakan mendiang yang merupakan seorang yang sangat peramah, yang sangat sukakan suasana
berkumpul ahli keluarga, sahabat anda dan rakan-rakan sangat digemari, sangat dikasihi oleh khususnya penduduk rakyat ataupun pengundi di Batu Sapi sendiri, kerana bagi mereka mendiang VK Liew adalah merupakan seorang yang sangat mesra rakyat, yang sangat soft spoken. Saya sebenarnya berkesempatan, kalau ikut saya sempat untuk bercakap-cakap dengan mendiang ketika beliau berada menduduki kerusi di Menteri Jabatan Perdana Menteri ketika itu di Parlimen, dan memang sangat soft spoken Lokman, dan kita merasakan begitu tenang untuk bercakap dengan mendiang VK Liew. Dan kalau ikutkan sumbangan pula, kalau ikutkan di Batu Sapi itu sendiri, kalau bukan kita kira berapa penggal, tetapi mereka yang menyukai kepimpinan yang ditonjolkan mendiang ini tidak boleh dinafikan, kerana 8 tahun mereka ini sering memberikan ucapan-ucapan yang sangat positif. Dan kalau ikutkan juga beliau sebelum ini, bukan saja sebelum bersama dengan Parti Warisan, juga beliau ada bersama dengan beberapa parti politik sebelum ini yang sebenarnya yang memang mengkhususkan kepada pembangunan di negeri Sabah. Ada juga yang berkatakan beliau pernah bersama dengan Parti Bersatu Sabah, dan perjuangan beliau itu telah dibawa sehingga ketika zaman beliaunya telah memperjuangkan untuk membangunkan bukan saja di kawasan yang ditandingi tapi juga di seluruh negeri Sabah. Jadi itu mungkin satu tinggalan yang diberikan sebagai satu role model untuk pemimpin-pemimpin muda contohi bagaimana sebenarnya untuk menjadi pemimpin yang boleh dikenang, apa yang perlu dilihat yang ditinggalkan oleh pemimpin, khususnya mendiang VK Liew. Lokman. Okey, tidak kisah pun apa fahaman politik kita, ideologi kita, bangsa dan agama atau warna kulit kita, setiap orang kita perlu iktiraf ada legasi dan jasa mereka kepada pembangunan negeri maupun negara. Khasnya seperti mendiang Datuk VK Liew yang pernah memegang portfolio di peringkat kebangsaan selain daripada menjadi ahli Parlimen Batu Sapi. Terima kasih Syah. Syah Rizal antara wartawan kami yang kekal di Sabah selepas liputan penyeluruh PRN Sabah yang kami buat sejak beberapa minggu yang lepas, tetapi 3 orang lagi wartawan kami sudah pun pulang ke Semenanjung selepas selesainya pilihan raya negeri Sabah, tapi mereka kini di kuarantin. Kita sering dengar berkenaan dengan kuarantin ini, tapi bagaimana melaluinya sendiri first hand, itu kita akan ambil tahu bersama dengan salah seorang wartawan kami yang baru pulang dari Sabah dan kini di kuarantin di hotel selama 14 hari. Hasimi Muhammad. Kita akan melintas langsung dengan beliau dari dalam hotel untuk tengok suasananya macam mana kalau di kuarantin ini, terkurung. Itu selepas ini, kita berhenti seketika, kembali selepas ini.